Okay. Kita ada. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah ini kita jumpa lagi sekali. Okay. Ni kelas jelasah dan cerita ni ya. So, hari ni kita ulang kaji topik jadual berkala unsur dan juga ikatan kimia. Sorry, cikgu jelas tak? Jelas ya? Okay. So, kita lihat soalan terus sikit. Ya. Okay, kita mulakan dulu dengan topik jadual berkala unsur. Seperti biasa kita buat ulang kaji sambil menjawab soalan objektif. Okay, soalan pertama ini tentang sejarah. So dalam kimia ada dua sejarah yang kamu kena ingatlah hari tu. Sejarah perkembangan model atom, satu lagi adalah sejarah perkembangan jadual berkala unsur. Okay, so kamu kena ingat nama-nama ahli sejarah tu serta dia punya sumbangan dia apa. Right? So yang ini dia dah bagi sumbangannya untuk ahli saintis ni mengkaji spektrum sinar X dan menyusun nombor unsur mengikut pertambahan nombor proton. Okey. Siapakah saintis tersebut? Kalau tak ingat cuba cari dalam buku. Jumpa tak apa jawapan dia? Henry. Jawapan dia apa? Henry. Ni ya, C. Henry J.G. Moseley. Oops. Okey, Moseley ya. Moseley dia mengikut pertambahan nombor proton. Sebelum Moseley siapa? Siapa sebelum Moseley? Sebelum Moseley adalah Mendeleev. Mendeleev ini perbezaannya dia menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom. Itu beza dia ya, dua orang ni. Okay. Tetapi yang memulakan idea untuk jadual berkala moden adalah Mendeleev. Okay, barulah ditambah baik oleh Moseley yang kita guna sekarang. Okay. Boleh kelas? Ada soalan tak? Sejarah ni kena ingat ya. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana nak tahu kedudukan unsur dalam jadual berkala. Seperti kamu tahu dalam jadual berkala kita ada kumpulan dan kita ada kala. Okey, bagaimana nak tentukan kumpulan? Berdasarkan apa? Kumpulan berdasarkan bilangan elektron valence. Okey, so elektron valence tu kita bahagi kepada dua. Kalau elektron valence-nya satu atau dua bermakna ia dalam kumpulan satu dan kumpulan dua. Okey, tetapi kalau elektron valence-nya 3 hingga 8. So kumpulan tu kamu kena buat apa? Tambah 10. Okey, so kalau 3 elektron valence maksudnya kumpulan 13, 4 elektron valence kumpulan 14 dan seterusnya. Okay, dan kita ada kala. So kala berdasarkan bilangan petala berisi elektron. Okay, so bagaimana nak dapatkan kedua-dua ini? Nak dapatkan bilangan elektron valence dan bilangan petala. Kamu kena buat apa dulu? Mesti tulis dulu susunan elektron. Okey, dapatkan dulu susunan elektron. Daripada situ barulah kita boleh tahu berapa bilangan elektron valence serta bilangan petala berisi elektron bagi sesuatu atom unsur tersebut. Okey, lagi sekali kalau susunan elektron, bilangan elektron valence, bilangan petala berisi elektron mesti rujuk kepada perkataan atom. Okay, so sekarang yang ini diberi nombor proton unsur X. Okay, kalau nombor proton boleh guna unsur atau atom. Okay, nombor proton atom unsur X adalah 13. Di manakah kedudukan X? Okay, ini soalan objektif. Kalau dalam soalan esei, sambil itu kita buat soalan esei jugalah. Macam mana nak jawab soalan ni? Kamu kena bagi tahu susunan elektron dia dulu. Okay, susunan elektron bagi atom X ialah. Okay, berapa kelas susunan elektron dia? Kalau nombor proton 13 bermaksud bilangan proton adalah 13, maka bilangan elektron pun 13. Okay, sebab bila atom, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi apakah susunan elektron atom X? 283. 283, very good.
Okay, so kita terangkan dulu dia dalam kumpulan berapa? X berada dalam kumpulan berapa? Kumpulan berapa ni? 13. Kumpulan 3 atau 13? Kumpulan 3. Ha? 3 ke 13? 13. Ingat ya, yang tambah 10 tu bila elektron valence-nya 3 hingga 8. So, kumpulan kena tambah 10. So, berada dalam kumpulan 13. Sebab apa? Okay, X atau atom X mempunyai, cikgu buat point tu sebab dalam exam biasanya soalan ni 5 markah kalau isi ya. Atom X mempunyai 3 elektron valence. Okey, dan kita terangkan pula kala. X berada dalam kala berapa? Kala 3. Kala 3. Sebab apa dia kala 3? Kerana atom X mempunyai 3 petala berisi elektron ataupun berisi dengan elektron. Okey. Okay, nak ingatkan di sini perkataan atom ni mesti ada ni atom. Right? Kalau tertinggal tu nanti hilang markahnya. Sayang tak? Okay. Lagi satu, nombor ni kamu tak boleh eja. Okay? Kalau ada student dia kata kala 3 dia eja. Ini salah. Mesti tulis nombor. Okay? Nombor biasa. Kalau ataupun kala 3 buat Roman tu. Ni pun salah. Tak boleh. Mesti guna nombor yang biasa ni. Okay, jangan eja dan jangan guna Roman. Ni pun sama ya, kumpulan 13, nombor yang biasa. Jangan guna kumpulan 13, nombor Roman. 13 macam mana? X111. Salah. Tak boleh. Okay? Okay, so jawapan dekat sini apa dia? Mana dia? Jawapannya kumpulan 13 kala 3. So jawapannya adalah D. Okay, ada soalan tak untuk menentukan kedudukan unsur dalam jadual berkala? Masih ingat ke dah lupa? Senang je. Ada soalan kelas? Tak ada, cikgu teruskan. Ini pun ulang yang tadi kita dah bincang. Jadi apakah kala untuk unsur dengan nombor proton 20? Jadi kena buat apa dulu? Nak tahu kala dia? Kita kena tulis apa dulu? Susunan elektron. Okay, apa susunan elektron bagi atom unsur ni? Tak tahu unsur apa? Tak bagi tahu. 2 8 2. Okay, masih ingat ya? Kalau petala pertama maksimum hanya 2 elektron, petala kedua maksimum 8 elektron dan petala ketiga maksimum 8 elektron. Selebihnya masuk petala yang keempat. Jadi apakah kala dia? 4 kala. Okay, ini sebenarnya unsur apa dalam jadual berkala? Unsur kalsium. Okay. Kamu belajar susunan elektron hanya dari hidrogen sampai kalsium sahaja. Okay, ada soalan dekat sini? Senang je topik ni. Ada masalah apa-apa tanya terus. Okay. Okay. Susunan elektron, kedudukan unsur dan jadual berkala settle. Okay, seterusnya kita fokus kepada beberapa kumpulan yang kamu belajar. Okay, kamu belajar kumpulan berapa? Kumpulan berapa yang kita fokus dalam jadual berkala? Kita fokus kepada dia banyak kumpulan 18. kan? Kumpulan 18 lagi. Kita belajar kumpulan 18. Kumpulan 1. 17. Kumpulan 17. Satu lagi kumpulan berapa? Unsur dalam kala 3. Kumpulan dulu 3 hingga 12 dan kala kita belajar kala 3. Jadi fokusnya di sini saja. Okey, apa nama khas bagi kumpulan 18? Halogen. Kumpulan 18 sayang? Dasadi. Adi. Kumpulan 1? Logam alkali. Logam alkali. 17 barulah halogen. 3 hingga 12 tu? Unsur peralihan. Okay, unsur peralihan ataupun kadang-kadang kamu jumpa logam peralihan. Dan kalau 3 tak ada nama lah. Satu lagi yang kamu belajar, kumpulan 2 ni belajar nama je. Kumpulan 2, nama dia apa? Logam alkali bumi.
kita tak adalah fokus sangat pada unsur kumpulan 2. Okey, so secara umum 1 hingga kumpulan 1 hingga 13, so secara umum ya. Kumpulan 1 hingga 13 adalah logam dan 14 hingga 18 tu adalah bukan logam. Okey, kalau form 4 cikgu ada ajar kan macam mana nak ingat tangan kanan dan tangan kiri. Pelajar form 4 ingat ke tak? Form 5 pun ada masa pemantapan tu cikgu dah beritahu. Okey, kalau tangan kiri ni logam ke bukan logam? Kalau cikgu ajar macam Spiderman ni. Tangan sini adalah logam. Kumpulan 1, kumpulan 2 yang baring dua jari yang bawah ni adalah unsur peralihan 3 hingga 12 dan 13. Okay, jadi ingat Spiderman dia nak lepaskan web dia jadi semua logam mesti lepaskan elektron. Okay, dan sebelah kanan adalah bukan logam 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi macam tangan kanan ingat kita selalu ajar orang kan guna tangan kanan, jadi ini sama juga bukan logam dia mesti nak terima elektron. Itulah salah satu cara nak ingat. Boleh kelas? Okay, satu lagi semalam cikgu tengok dekat satu YouTube yang Cikgu Negeri Melaka dia bagi inilah kalau nak guna ya akronim ni. Ali ada beli perfume. Ni nak ingat nama-nama bagi kumpulan tersebut. Perfume Hugo. Pernah dengar tak perfume Hugo ni? Hugo ni pernah dengar? Hugo Boss. Okay. So ni adalah logam A ni untuk logam alkali. Ni logam alkali bumi. Okay, ini unsur peralihan. Halogen. Dan gas aden. Itu salah satu cara juga nak ingat. Okay, terpulanglah kepada kamu ya. Ini cikgu tunjukkan saja. Okay, so ini apa dia punya jawapan? Tangki scuba. Penyelam laut 79% nitrogen, 21% campur oksigen dan unsur yang tidak diketahui. Apakah yang mungkin bagi unsur tersebut? D. Apa jawapan dia? D. Dalam tangki oksigen penyelam ni ada gas, ada apa? A, B, C atau D? D. Kot. Mana? D kot. Okey, helium digunakan dalam tangki dia kegunaannya. So kegunaan untuk kumpulan 18 tu kamu kena ingat ke tengok. So helium digunakan dalam tangki oksigen penyelam. Kita takkanlah nak guna logam dalam tangki kan. A ni kumpulan 2. Ini unsur peralihan. Ini logam. Tak logik. Ini bukan. Ini bukan logam. Tetapi tak boleh juga guna sebab ini adalah unsur. Bukan gas. Dia pekerja. Okay, ada soalan tak yang ni? Cikgu, metalloid tu apa? Siapa? Metalloid. Metalloid? Oh, metalloid itu adalah semi logam. Separa logam. Mana metalloid? Ada kat sini ke? Tak ada. Tak, dalam buku teks. Oh, okey. Okey, seterusnya cikgu tak pasti soalan ni kita buat minggu lepas ke tak ada? Tak ingat. Okay, yang ini ulang kaji minggu lepas kan kalau dia bagi perwakilan pihak atom. So atas ni nombor apa, ingat lagi tak? Atas nombor apa? Nombor apa ni? Nombor nukleon. Form 4 minggu depan nak exam ni. Ni bawah nombor proton. Okey, jadi yang manakah betul tentang atom itu? Okey, kalau nombor protonnya 2, bermaksud bilangan proton 2 dan bilangan elektronnya pun 2. So susunan elektron dia macam mana? Susunan elektron atom R? 2. Sajalah. So dia kumpulan berapa ni kalau 2? Di dalam kumpulan berapa? 2. Kumpulan 2. Kumpulan 2 ke kumpulan 18? Ingat maksimum untuk petala pertama ni ada satu petala sahaja. Kalau kita lukis R, dia ada satu petala je. 2. Dah penuh belum petala dia? Dah. So maksudnya atom ni telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Jadi adakah dia dalam kumpulan 2 atau kumpulan 18? 18. Kumpulan 18. Okay, hati-hati ya. Untuk susunan elektron yang 2 ni, okay, atom ini berada dalam kumpulan 18. Sebenarnya ini adalah helium. Walaupun
bilangan elektron valensnya 2 tapi dia duduk dalam kumpulan 18 sebab dia telah mempunyai susunan elektron duplet yang stabil. Dah penuh dah dia punya petaling. Okey, kalau itu maksudnya dah stable. Tak perlu terima atau lepas elektron. Okey, so sekarang mana yang betul? Wujud sebagai gas monoatom, betul tak? Untuk kumpulan 18. Betul. Betul ya. So ingat ya, kumpulan 18 dia mesti wujud sebagai gas walaupun gas tapi dia adalah monoatom. So zarahnya adalah atom. Okey, lagi satu, kenapa dia wujud sebagai gas monoatom? Lagi satu dia lengai. Lengai ni tidak bertindak balas dengan sebarang unsur, tidak reaktif secara kimia. Okey, kenapa dia bersifat dua ni? Sebab apa? Sebab atom gas adi telah mencapai susunan elektron okey, duplet atau oktet. Ni kalau helium hanya duplet tapi unsur lain tu kamu guna oktet yang stabil. Okey, itu sebab dia, right? So, kalau dia telah mempunyai susunan elektron, oktet atau duplet yang stabil, maka atom tu tak boleh buat apa? So, atom gas adi tidak boleh buat tiga benda. Dia tak perlu dah buat apa? Tidak boleh menderma elektron, Menerima berkongsi. menderma elektron, menerima elektron dan berkongsi elektron. Dia tak perlu dah buat benda-benda ni. Okay, so untuk kumpulan 18 kamu kena ingat biasa soalan tanya kenapa ia bersifat gas monoatom atau kenapa ia bersifat lengai. So lagi sekali di sini mesti kata atom ni mesti ada, right? Gas adi ni tengoklah soalan, kalau dia kata R kat sini atom R. Yang ini berpandu kepada soalan, right? So kat sini jawapan dia apa tadi? Satu betul. So dia tak boleh membentuk ion sebab tak boleh lepaskan elektron. So satu, yang mana ada satu? Sini A dan B. Yang ni tak ada satu, tak boleh lah. Okay, ni memang salah. Okay, membentuk larutan beralkali? Tak boleh. Tiga tak ada kan antara 2 dengan 4. So 4 terletak dalam kumpulan 18. Jadi jawapannya adalah B. Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan tak? Tak. Siapa yang jawab tu? Perempuan yang perempuan. Aiman ada ya? Ada. Arifin macam tak ada je. Arifin tidur. Okey, dan kita pergi kepada kumpulan 1. Okay, tadi kumpulan 1 kita panggil sebagai logam alkali. Bila sebut kumpulan 1, bermaksud semua unsur mempunyai satu elektron valence. Elektron. Okey, stable ke tak stable dia punya susunan elektron? Tak stable. Tak stable. Jadi atom tu perlu buat apa? Atom kurang 1 perlu buat apa? Atom ini mesti derma elektron. Okey, lepas atau derma berapa? 1 elektron valence. Okey, bila dia derma 1 elektron valence, dia akan jadi ion bercas positif 1. Sebab tu kamu lihat ada Na+. Okey, daripada atom natrium, okey, dia lepaskan 1 elektron akan jadi ion natrium Na+. So kalau kumpulan 1 charge-nya adalah positif 1. Kumpulan 2 charge positif 2. Macam tu. Okey, kumpulan 13 charge-nya positif 3. Okey, dan semua logam alkali ini sangat reaktif. So dia perlu disimpan dalam minyak parafin. Okey, mengapa? Kenapa kita guna kaedah ini? Mana jawapan yang paling tepat? B. B, betul. Okey, kalau A ni kena simpan dekat mana? Bahan yang untuk elakkan tindak balas dan cahaya matahari. So kita kena simpan bahan tu dekat mana? Botol gelap. Botol gelap. Pandai. Ini pun satu lagi tentang kumpulan 1. Laju ke kelas? Dalam jarum berkala unsur Z terletak di bawah unsur Y. Okey, Y kat atas, Z kat bawah. Dalam kumpulan yang sama.
diberi nombor proton bagi atom Y adalah 11. Bermaksud ini Y dalam kumpulan berapa? Kumpulan berapa ni? 1. Kumpulan 1. Okey. So kita tak tengok ni. Dulu kita kat sini. Jadi ke dalam kumpulan 1 bila dia kata susunan kedudukan unsur, okey, 1 mesti tahu kereaktifan. Okey, untuk kumpulan 1 semakin menuruni kumpulan, semakin reaktif atau semakin kurang reaktif? Reaktif. Semakin reaktif. Kenapa semakin reaktif? Baca Kalau dulu. cikgu soalan tolong terangkan. Okay, so dari sini kamu tahu Z lebih reaktif daripada Y. Betul tak? Betul. Okey, terangkan. Siapa boleh terangkan? Z lebih reaktif berbanding Y. Itu kita terangkan, bandingkan kereaktifannya. Siapa boleh terangkan sebab apa? Poin pertama biasanya kita sebut saiz atom. Siapa saiz lebih besar? Siapa saiz lebih besar? Mestilah orang yang lebih bawah. Okey, sebab ini adalah 11. Okey, bila 11, 2, 8, 1. Ada berapa petala ni? 3 petala. Turun bawah mestilah tambah lagi 1 petala. 4 petala. Okey, makin banyak bilang petala maksudnya saiz atom lebih besar. So kita kata saiz atom Z lebih besar daripada Y. Okey, dan seterusnya adalah kita kata dulu jarak. Jarak antara siapa? Kalau bulatan, pusat bulatan kan? Okey, nak kira je jari. So jarak antara pusat kita siapa? Nukleus. Jarak antara nukleus siapa? Nukleus Z dengan siapa paling luar? Elektron valence. Petala paling luar tu siapa? Ada elektron valence. Lebih jauh. Okey, seterusnya poin yang ketiga kamu kena sebut daya. Daya tarikan. Okay, sekarang jarak nukleus dengan elektron valence tu dah jauh. So daya tarikan antara dua tu lemah ke kuat? Lemah. Lemah. Okey, daya tarikan antara nukleus Z dengan elektron valence lebih lemah. Kenapa cikgu guna perkataan lebih-lebih tu? Banding. Sebab ada dua unsur, kena buat perbandingan, ada perkataan lebih. Kalau misalnya dia suruh terang secara umum je, tak perlulah kamu guna perkataan lebih. Lebih lemah. Okey, last kali apa nak terangkan? Okey, kumpulan 1, dia mesti buat apa tadi? Mesti lepas elektron kan atom tu? Okey, dan kita kata atom Z lebih mudah melepaskan atau menderma elektron. Boleh? Okey, semalam pun ni cikgu dapat daripada YouTube cikgu seorang tu ya, dibagi akronim ni. Kalau kamu ingat, cuma cikgu ubah sikit je. Selangor jauh dari arau. Okey, boleh tak? Okey, Selangornya apa? Saiz, jarak, daya, dan ini atom. So ini sebenarnya boleh guna nanti untuk kumpulan 17 pun sama. Poinnya sama, 1, 2, 3 ni poin sama je nak terangkan kumpulan 17, tapi poin keempat ni terbalik je. Atom yang lebih rendah tu lebih sukar menerima elektron. Biasa dekat sini saja untuk kumpulan 17 untuk terangkan kereaktifan. Boleh tak kelas? Bab jadual kali ni banyak sikit yang kamu kena ingat ayat dia, sampai tu bukan hafal je, kena fahamkan. Okay, jangan hafal ayat ni satu-satu perkataan, kamu rasa susah. So sekarang kita lihat soalan ni. Mana jawapannya yang betul? Unsur Y dan unsur Z, jawapannya mempunyai bilangan petala berisi elektron yang sama, betul ke? Salah. Salah, of course salah. Macam mana? So satu salah, kita tengok bawah yang ada satu terus potong. Itu cara jawab kalau ada 1, 2, 3, 4. Jadi tengok kat bawah mana ada tak yang sama. 2, 4, 3, 4. So ada 4 yang sama kan? Maksudnya
4 ni betul. Betul ke? Bilangan elektron valence sama, betul. Okay, so antara 2 dan 3, mana jawapannya? Atom Z lebih mudah hilang elektron valence? 3. Atom Y saiz atom lebih besar. Mana betul? 2 atau 3? 2. 2 betul. Okay, so 2 dan 3, mana jawapan kita? 2 lagi. 2 dan 4. C jawapannya. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Ada soalan tak? So sambil cari jawapan, sebenarnya kita ulang kaji sikit poin-poin yang penting ya. Kenapa lebih reaktif dan sebagainya. Ada soalan? Ada. Ada orang tumpang belajar sebelah. Okey, dan kita pergi kepada kumpulan 17. Mengapa kereaktifan berkurang pula? Okey, tadi sama je kan? Selangor Jadikan yang lebih kuat. jauh dari arau. Jadi senang nak. So kalau kamu nak terangkan sama je. Saiz atom semakin bertambah apabila menuruni kumpulan. Macam ni kita boleh terangkan secara umum. Okay, then kita kata apa? Jarak antara siapa? Antara nukleus dengan elektron dalam petala lebih jauh. Okay. Dan kita kata daya tarikan antara nukleus dengan elektron lebih lemah. So di sini kamu kata atom lebih suka menerima elektron sebab sekarang dia nak tarik elektron. So daya lemah, jadi dia susahlah nak tarik elektron. Bezanya dekat poin yang keempat sahaja. Okey. So di sini penyertaan manakah kereaktifan unsur berkurang apabila menerima kumpulan? Mana jawapan di kelas? B. B. Okay, very good. Ada soalan? Senang je kan? JBU ni, JBU. Jadual berkala unsur. Senang. Okey, seterusnya unsur Z berada dalam kumpulan yang sama dengan klorin. Okey, so klorin kumpulan 17. Okay. Dan Z bukan unsur sebenar, antaranya manakah sifat kimia bagi unsur Z? Ini adalah sifat kimia bagi halogen. Mana satu jawapan yang betul? Kalau tak ingat boleh rujuk buku. Ada siapa yang cuba jawab? A, B, C atau D? D ke cikgu? Mana? Apa? Tak clear. D ke B? D. D, don't care. Tak tahu ikut. Betul. Okey, apa-apa halogen bertindak balas dengan ferrum, okey, dia akan dapat sebatian ferrum 3 halida. Sehingga kalau sebatian yang ada ion ferrum 3, dia akan warna perang. Okey, sebab tu kat sini pepejaran perang. Contoh kita tengok yang A ni, kalau logam alkali, Peran 1 kalau logam alkali larut dalam air, kita dapat larutan bersifat alkali. Sebab nama dia alkali kan. Dan gas hidrogen lah satu lagi. Tapi kalau halogen, kita larut dalam air, dia berlawanan. Dua grup ni selalu lawankan. Akan dapat larutan berasid. Ada 2 asid. Kamu tengok dalam buku semula. Okey? So A tu salah. B dan C tak ada kaitan. Okey. 10. Okey, sekarang dia beri 2 unsur. Apakah formula kimia apabila X bertindak balas dengan Y? Kamu lihat dulu. Nak gabungkan, nak dapat formula ni, kenal pasti dulu atom itu logam atau bukan logam. So X berada dalam kumpulan, ni kumpulan 2. Ni kumpulan 17. So ini adalah atom logam dan Y adalah bukan logam. Okay, sebenarnya masuk kejap lagi, tak apa. Kita terus je. Logam dengan bukan logam membentuk sebatian apa? Bila bergabung? Sebatian ion. Sebatian ion. So akan ada ion positif dengan ion negatif. Jadi logam yang akan jadi ion positif. Bukan logam akan jadi ion negatif. Okay? So apa charge bagi X? Sebab kita nak tahu ion, kita tahu dia jadi ion kan? So X kumpulan 2. Apa charge X?
positif kation. Positif berapa? Positif Dua. 2. Dua. Okey, ingat dua ni adalah elektron valence. Okey, jadi kita lepaskan dua elektron valence, dia kurang elektron dua. So dua positif. One, apa charge dia? Y negatif saja. Negatif. Negatif 1. Negatif 1. Okey, betul. So bila kamu silangkan sini 2, 1. Jadi kita dapat X, Y, 2. Mana jawapan X, Y, 2? Ya ini. Okey tak? Okey. Briefing baru masuk ke? Oh, ya. Okey. Persamaan kimia mana mewakili takbalan unsur T dengan V? Ni pula. T masih lagi kumpulan 2 dan kumpulan 17. So kita tahu macam tadi, cuma sekarang soalan nak persamaan kimia. Okay, ni logam. Jadi bahan tindak balas ni sekarang kita just tulis sebagai T sebab logam. Okay, unsurnya dia punya zarah adalah atom. Okay, bertindak balas dengan V. Okay, adakah V tulis macam ni? Adakah V tulis macam ni, kelas? Betul tak cikgu tulis V macam ni? Kelas? Tak tahu. Tak tahu? Okey, halogen kan? Halogen mesti wujud macam mana? Molekul. Mesti wujud sebagai molekul. Berapa atom? 2. atom. Dua. Jadi kalau kita jumpa V mesti V2. Okey, tak boleh V saja. Tak boleh. Okey, dapat apa? Macam tadi lah kamu dapat silangkan T2 plus dengan V minus kan? So kita dapat T1V2. Okey, boleh tak? Dan tengoklah seimbang ke tak persamaan tu. V2 dah sama, T dah sama. Ada jawapan tak? Iaitu C. C. Ada soalan dekat sini? Ada benda yang penting kamu kena ingat halogen mesti molekul 2 atom. Gas adi tadi walaupun gas tapi dia monoatom. Tak bolehlah 2 dekat bawah. Tak boleh untuk gas adi. Okey. Soalan 12. Apabila unsur Q dilarutkan dalam air, membentuk larutan yang akan melenturkan kertas litmus biru lembap. Kumpulan manakah kedudukan unsur Q dalam jadual berkala unsur? Yang mana? 18 of course tidak sebab dia tidak bertindak balas. Okay, yang boleh larut dalam air. Adakah logam ni? Ni logam. Boleh larut dalam air ke? 13 ni aluminium. Aluminium boleh larut dalam air? Ya. Tak boleh. Jawapan dia C. Jawapan dia C, klorin. Okay, kenapa klorin? Sebab tak ada jawapan lain. Yang hanya klorin saja yang boleh larut dalam air. Ya? Yeah. Yes. Okay, seterusnya. Okay, dan kita pergi pada kala. Kita belajar hanya fokus pada kala 3. Okay, apa yang perlu ingat dalam kala? 2 benda. Biasanya saiz atom. Satu lagi keelektronegatifan. So bila kala kita akan cerita merentasi kala. Merentasi kala maksudnya dari kiri ke kanan unsur. Okay, apa yang bertambah dari kiri ke kanan? Ni, apa yang bertambah ni? Nombor proton. Nombor proton bertambah. Okay, bila nombor proton bertambah, kalau nak cerita saiz atom dengan keelektronegatifan ni, poinnya sama je. Bila nombor proton bertambah, seterusnya kita akan cerita daya tarikan. Antara siapa? Macam tadilah. Siapa nak tarik siapa? Nukleus elektron. Nukleus dengan elektron atau terhadap elektron. Bertambah. Okay, elektron dalam petala bertambah. So, kita cakap apa seterusnya? Petala ataupun kita kata jari atom semakin kecil.
Okey, untuk saiz kita boleh sebut jari atom semakin kecil atau kamu boleh kata petala semakin mendekati nukleus pun boleh. Alright? Okey, yang ini tanya ke elektronegatifan bertambah. Mengapa? Mana jawapannya? Mana satu? A, B, C. C. Okey, apa maksud elektronegatifan ni? Maksudnya Kekuatan sesuatu atom dalam molekul untuk menarik elektron. Ya, betul. Kekuatan suatu atom untuk menarik elektron ke arahnya. Okey. Okey, kalau nak satu lagi nak ingat saiz atom dalam skala, cikgu suruh guna macam mana? Ingat bendera. Okey, so maksudnya dari kiri ke kanan saiz semakin kecil. Okey, ada soalan? aduh. Ada. Okay, ini pun sama untuk kala juga. Satu lagi adalah sifat oksida logam unsur. Okey, kita ada 3 oksida logam. Kita ada amphoteric, kita ada asid dan kita ada base. Jadi kamu kena ingat dulu dalam kala ni kita ada 3 oksida logam. Okay, mana dulu? Base ke asid dulu? Okay, kita ada logam, kemudian kita ada bukan logam. Secara dalam jadual berkala kan. Kala 3 lah, especially kala 3. Okey, logam ni apabila oksida ni maksudnya logam bergabung dengan oksigen. Jadi oksida logam. Ingat kamu belajar dalam topik asid dan base kan. Okey, oksida logam itu kita panggil juga sebagai base. Sebab itu logam, oksida logam di sini dia akan bersifat base. Okey, bukan logam lawan lah, akan bersifat alkali. Sorry, acid. Okay, yang oksida bukan logam bersifat asid. Macam mana nak ingat yang contoh kat sini? Kamu ambil satu oksida logam, yang paling mudah ingat sulfur dioksida. Okay, ini adalah gas yang bersifat asid. Okay, so tengah-tengah ni ada apa? Amphoteric. Cuba bagi cikgu unsur dalam kala 3 yang oksidanya bersifat amphoteric. Aluminium. Aluminium. So kalau oksida, aluminium oksida bersifat amphoteric. So sekarang kamu susun. Dah tahu susunan dia, base dulu. Okay, so W dululah. Barulah amphoteric siapa? U. Then mana asid? B. Okay, dia nak dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. So jawapannya W, U, B. Kena ingat yang ni dulu. Okay, ada soalan nak tanya di sini? Ada soalan tak, kelas? Satu lagi dalam kala 3, kita ada logam dan bukan logam. Dan satu lagi tengah-tengah ni ada apa? Antara logam dengan bukan logam ada satu dia apa? Separa logam. Apa kegunaan separa logam? Konduktor. Konduktor. Elektrik. Ya. Lagi? Itu je. Semikonduktor ke konduktor? Yang diode tu je. Semi. Diode. Semikonduktor kan. So ini unsur kumpulan kala 3. NaN, Gal, chlorine and argon. Okay, so ini adalah logam. Ini bukan logam. Silikon ni adalah separa logam. Okay. Okay, sifat unsur berubah melintasi kala dari kiri ke kanan. Manakah yang menunjukkan perubahan tersebut? Dari kiri ke kanan, apa yang berubah? Akad didih tidak berkait sebab dia bukan dalam kumpulan yang sama. Pendaksian pun tidak. Elektronegatifan. Negatifan meningkat. Sifat oksida base tidak boleh. Kita tak boleh sebut macam tu ya. Dia berubah daripada oksida base kepada amphoteric, seterusnya kepada asid. Kita terangkan betul. Ini nak susun saiz atom. Okay, susunan manakah menunjukkan saiz atom dalam tertib menaik. Macam mana nak susun ni? Okay, untuk susun kamu tulis dulu dia punya
susunan elektron. Jadi kalau macam ni 4 maksudnya 2 dan ini 2 4 2 8 2 8 6. Okey. So sekarang kalau nak susun ingat naik bukit acak bendera. So kamu kena susun daripada yang atas dulu. Atas maksudnya bilangan petala yang sikit. Okey, antara ada dua ni, P dan Q. Okey, so sekarang siapa dulu dalam jadual berkala? P baru Q kan? Turun bawah ada R dan S. Okey, so kita tengok dulu P dan Q ni siapa yang paling kecil? P. Antara P dan Q ni siapa paling kecil? Q paling kecil. Q paling kecil sebab ini dalam kala yang sama. Okey, kala 2. Kalau kita buat bendera, Q paling kecil. So Q dulu baru P. Boleh tak? Baru turun baris bawah ni pun sama dalam kala yang sama. So S baru P. R. Betul tak? Betul. Ada soalan? Afrina O. Kenapa Afrina O? Faham tak nak susun macam mana? Kamu susun dulu mengikut bilangan petala yang sikit. Baru bilangan petala yang banyak. Okey? Baru kalau ada petala yang sama, baru guna bendera. Bilangan petala sama maksudnya dia duduk dalam kala yang sama. Okey? Okey, ada satu lagi soalan yang saya susun. Yang ni. Cuba kamu susun. Urutan menurun pula yang ni. Maksudnya dari besar ke kecil. Tak apa, susun dulu. Dari kecil ke besar, lepas tu balikkan je. Siapa paling atas? Okey, kena buat apa dulu dekat sini? Tulis. Buat Susunan. Susunan elektron. Okey, P 5. Apa susunan elektron P? Okay. 2. 2. 3. Yes, 3. Q? 25. 25. 5. Okey. 282. 82. 8. Okey, antara tiga ni siapa yang ke atas? RQP. Betul tak? Tak. Antara tiga ni ikut gunung dulu. Okey. Siapa ke atas? P dengan Q. Betul tak? Q. Betul. Okey, siapa dulu? Kiri. P baru Q. Ikut dia punya nombor proton. Mesti nombor proton menaik kan? Kiri, P, kanan Q. Baru bawah ni ada R. Okey, so sekarang siapa paling kecil? Tengok atas. P dan Q ni sama kedudukan dia dalam kala yang sama. Tapi siapa lebih kecil? Q. Q. Dan P baru R. Ini dari kecil ke besar. So nak menurun jawapannya? R, P, Q. Okay, siapa ada soalan di sini? Okay, saya tak faham. Kenapa yang Q tu kita anggap dia sebagai lebih kecil sedangkan dia 25 dan P pula 23. Okay, kan tadi kita belajar dalam dalam kala. Kalau nombor proton dia banyak, maksudnya tarikan nukleus dengan elektron dia lebih kuat. Okey, sekarang kita buat, cikgu tunjukkan ya. Okay. Dia berapa cas nukleus P? Just nucleus Positif. P. Positif 5. Yes. Tapi dia ada dua petala. Ini P. Okey, Q pula cas positif dan nukleus dia positif 7. Kenapa cikgu kata positif 7? Sebab ingat proton duduk dalam nukleus. Tapi dia pun ada dua petala sama. Sekarang siapa cas yang lebih besar? Q. Yes, Q. Q. Okay, so tarikan antara nukleus Q dengan elektron valence, elektron dalam petala ni lebih kuat. Jadi tarik lebih kuat, jarinya lebih pendek berbanding P. Lepas tu saiz Q lebih kecil. Okay. Faham. Faham tak? Faham. Faham ya? Yes. Lepas tu dalam kala, dari kiri ke kanan saiz semakin kecil sebab nombor proton dari kiri ke kanan semakin bertambah. So kami ingat proton tu duduk dalam nukleus. So cas positif nukleus semakin besar. Cas lebih besar, tarikan antara nukleus dengan elektron dalam petala ni lebih kuat. So jari lebih pendek. Okey, siapa ada soalan lagi? Siapa ada soalan lagi? Form 5 fahamkan soalan ini betul-betul ya? Form 5, Form 4 semualah.
Ini semikonduktor untuk buat diod dan transistor. Unsur mana untuk hasilkan semikonduktor? So kamu kena carilah mana unsur semikonduktor. Mesti separuh logam. Jawapannya adalah silikon. Okay, kalau kamu lihat jadual berkala, ada berapa separuh logam? Banyak sikit. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je. Betul tak? Betul jadual berkala 7 saja. Apa tu? Semi metal. Okey, itu saja untuk jadual berkala unsur. Ada tanya apa-apa untuk topik ni? Kita kejap je ni. Kalau ada masalah lagi, boleh je PMFM kita bila-bila, okey? Kita pergi kepada ikatan kimia. Kalau soalan struktur, dia kadang-kadang dia suka combinekan topik jadual berkala serta ikatan kimia ni. Okay, sebelum jawab soalan, cikgu suka nak ingatkan lagi sekali bagaimana ini adalah basic juga untuk tentukan atom logam dengan bukan logam berdasarkan bilangan elektron valence. Banyak kali dah ni cikgu tunjuk kat kelas. Okay, so kita bagi pada 2 tadi kan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8 tak masuk kerana atom itu telah mencapai susunan elektron atom yang stabil. Jadi kalau kamu tengok elektron valence-nya 1, 2, 3, ini adalah atom logam. Okay, yang ini adalah atom bukan logam. Nak kenal je benda tu, unsur tu, bahan tu, logam atau bukan logam, tengok bilangan elektron valence dia. Kamu buat dulu susunan elektron. Okay, so bila kamu dah tahu dia adalah atom logam, tangan kiri tadi kan dia perlu buat apa? Atom logam mesti lepas elektron. Okay, bila lepas elektron, dia dah lebih proton, so dia akan jadi ion positif. Ataupun kita panggil sebagai cation. Okay, cation. T tengah ni ingat, positif ion. Okay. Yang sebelah ni lawankan je lah. Okay. Dia memerlukan elektron. Jadi dia mesti terima elektron. Okay, elektron lebih sebab itu dia jadi ion negatif atau kita panggil dia anion. Okay, ingat N tengah tu negatif ion. Kenapa atom-atom ini perlu lepas dan terima elektron? Suka-suka hati dia je. Kenapa? Apa tujuan dia lepas dan terima elektron? Supaya mencapai Untuk mencapai susunan pergi. Elektron. Susunan elektron. Oktet. Yang Lagi? stabil. Ayat ni kena betul-betul ya. Kadang-kadang student tertinggal perkataan oktet lah, tertinggal stabil lah. Tak dapat makan. Dia mesti ada semua ni. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Itu tujuan atom-atom melepaskan atau menerima elektron. Okey, ni senang aja. Apa terbentuk apabila atom menerima elektron? Anion. Anion. Okay, atom terima elektron mesti jadi anion. Sebab elektron lebih. Elektron charge positif. Charge positif lebih. So jadilah ion negatif. Ada soalan tanya ni? Tak ada. Tak ada, ni senang. Topik ni senang je. Ikatan kimia sangat senang. Okay, so ada 2 jenis ikatan kamu belajar. Ikatan ion dan ikatan kovalen. Macam mana ikatan ion terbentuk? Kalau sebut ion, terbentuk antara Dengan bukan logam. Yes. atom logam bergabung dengan atom bukan logam. Okay, ada ion tu of course lah ada ion positif dengan negatif. So mesti atom yang berbeza. Okay, di mana atom logam ni akan jadi ion positif, ini akan jadi ion negatif. Okay, itu adalah ikatan ion. So sebatian yang terbentuk kita panggil sebagai sebatian ion. Apa nama daya tarikan antara ion positif dengan ion negatif ni? Ikatan. Daya apa ni? van der Waals. Daya elektrostatik. Atau nama lainnya kita panggil ikatan ion. Kuat ke lemah daya ni? Kuat. Kuat. Okay. Bila kamu tahu daya tarikan antara ion positif dengan ion negatif ni kuat, kamu boleh kaitkan nanti dengan dia punya sifat fizik dia, iaitu dari segi takat lebur dan takat didih dia tinggi. Mengapa? Kamu terang lagi yang ni. Daya tarikan kuat, banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okay, so sekarang cari mana yang betul. Mana jawapan ni? Yang betul, okay.
Tak cerita lagi, satu lagi. Kita ada kovalen. Kovalen macam mana pula? Antara gabungan antara bukan logam dan bukan logam. Atom dua-dua bukan logam. Logam dengan logam ada tak? Tak ada. Tak ada Yes. Tapi kamu ada belajar ikatan logam. Ikatan logam tu logam sahaja, tak bergabung dengan orang lain. Okay. So atom bukan logam dengan atom bukan logam, caranya macam mana? Perkataan ko ni. Caranya macam mana? Dia kongsi elektron untuk mencapai susunan elektron attack yang stabil. Okay. So dia punya zarah, kalau sini tadi zarahnya adalah ion, di sini zarahnya adalah molekul. Ini zarah dia. Kalau ion, zarahnya ion lah. Okay, so daya tarikan antara molekul dengan molekul, apa nama daya tarikan? Van der Waals. Van der Waals yang lemah. Okay. Okay, mana jawapan? Lagi sekali. Ya. A, B, C or D? B. B. B je. Betul. Kenapa A salah? Sebab oksigen oksigen tak ada logam. Oksigen sepatutnya apa? Di sini. Molekul. Kovalen lah. Kovalen lah. Okay. Sodium oksida, natrium oksida, ion. Natrium oksida, ion. Sulfur trioksida, kovalen. Very good. Okay, ni nampak je ada cas. Ada ion-ion yang adalah sebatian ion. Unsur mana yang diwakili oleh J dan L? Okay, kalau J, kamu lihat di positif 1. So dia sebenarnya berasal daripada kumpulan 1. So, apa dia punya susunan elektron bagi atom? Susunan elektron asal dia. Ni ion. 2 kan? So dia positif 1 maksudnya dia dah lepaskan 1. Asal dia? 3. Atom J. Susunan elektron asal dia? 2, 2, 1. 1. Okay. Okay, L pula. Kita dapatkan susunan asal dia nak tahu unsur. Ni negatif 1. Negatif 1 maksudnya dia berasal daripada kumpulan 17. Okay. Kalau 16 dia negatif 2. 15 negatif 3. Okay, so sekarang yang asal dia berapa? Negatif ni maksud terima 1 elektron. So buang 1. So 2, 8, 7. Jadi boleh tahu tak J unsur apa, L unsur apa? Kamu kena tahu lah 21, nombor 3, proton number 3. Unsur apa dalam jadual berkala? Tengok jadual berkala tu. Lithium. Lithium. Okey, ada 2. Kita nak tepi pula. Klorin atau sulfur? 17. Klorin. Halogen. So jawapannya B. Okey. Beryllium nombor berapa? Beryllium. 4. 4. Betul? Orang dulu-dulu tak payah tengok jadual berkala tau. Orang dulu. Betul lah Orang kena. dulu sekarang lain. Korang punya semua. Kalkulator bagi. Jadual berkala bagi. Kemudahan ada. Kena guna. Tapi macam makin susah je. Lagi sekali ini adalah sebatian ion. Sebatian mana terbentuk dengan kaedah yang sama. Dia bukan tanya sebatian apa. Kaedah yang sama. Mana? Yang melibatkan pemindahan elektron. D ke cikgu? Apa? Amira? D ke cikgu? Karat. D. D, betul, karat. Okey, form 4 tak belajar lagi karat ya. Yang lain ni adalah pelarut organik, cuka ni asid etanoik, bukan pelarut organik juga, ataupun kita panggil sebatian kovalen, sugar pun sebatian kovalen. Karat. Okey, karat apa dia? Kan dia bermula daripada ion ferro, ferro. 2. Okey, siapa yang terima elektron ni? Ion hidroksida. Ya ke? Air dan oksigen. Yang menerima elektron membentuk ion hidroksida. Okey, so perpetungan karat melibatkan pemindahan elektron. Cikgu, Ya? protein tu apa formula?
Seperti cikgu tak ingat lah formula dia apa. Cuba kau Google. Tapi dia Tapi covalent lah. Ha? Tapi dia covalent lah. Ya, ni adalah satu pelarut organik yang popular. Kalau soalan kata cadangkan pelarut organik, boleh bagilah terpentin, etanol, apa lagi, tetrachlorometana. Okay? Bila masa Afif ada? Kena macam ramai? Lama dah cikgu. Tak apalah cikgu. Dunia cikgu tak apa. Tadi macam tak ada je cikgu nampak Aiman ni. Okey. Susunan elektron atom X ialah 285. Okey. Y, 2 elektron valence. Apakah jenis ikatan dan formula sebatian? Okey, X 285. Logam ke bukan logam ni? Bukan. Bukan logam. Y, dia kata ada 2 elektron valence. So Y adalah logam. Yes. Okey, so kamu tahu dah. Logam dengan bukan logam dapat ion. Ion. Okey, dan kita nak cari formula sebatian. Okey, siapa nak depan ni? X ke Y? Y. X. Y. Yes. Okey, so sekarang Y charge berapa? Elektron valence. 2. Positif. Okey, X charge berapa? 285. So dia perlukan 8, dia terima Negatif 3. 3 elektron. So negatif 3. Silangkan dapat apa? Mana jawapan dia? B. X3, Y 2. B. B. Okey, Y3, 3 pergi sini, 2 pergi sini. So dapat Y3, X2. Okey, so jawapannya B. Ada nak tanya apa-apa tak? Soalan kadang dia pusing-pusing. Soalan senang je, cuma kadang dia pusing sikit-sikit je. Okey, boleh ya? Boleh. Okay, seterusnya, antara berikut manakah membentuk sebatian ion? Lagi sekali, ion mesti logam dan bukan logam. Carilah kat atas tu mana yang logam dan bukan logam. 4, 7, 7. Ni semua bukan logam. So, ada satu logam. So, jawapan kat bawah mestilah ada S. Yang ada S apa? D jawapan dia. Okey, senang sangat. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okey, ni sebatian apa? Nampak dah bertindih, Sebatian bersilang. covalent. Yang kovalen. Okey, kalau sebatian kovalen mesti ada yang berkongsi elektron. Berapa pasal elektron dikongsi oleh atom-atom dalam sebatian ini? 7. Berapa pasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab soalan tanya pasang. Kalau tanya berapa elektron, kamu kena darab 2 lah. 7 darab 2. 14. 14. Pasal soalan ni senang sangat. Lagi sekali, ini adalah molekul karbon dioksida. Tahu kan macam mana lukis ni? Atau nak perlu tunjukkan ke? Tahu dah Okay, siapa tak tahu boleh tanya Okay, jadi yang manakah benar? Mana benar? Satu atom karbon menyumbang 4 elektron untuk dikongsi dengan 2 atom oksigen. Betul ke? Okay, kalau ni kita tengok dulu. Satu atom, susunan elektron karbon adalah 2, 4. Okay, dia memerlukan 4 elektron. Oksigen, susunan elektron atom oksigen 2, 6 memerlukan 2 elektron. Jadi, dia kongsi kat mana? Dia mesti kongsi yang sama. Oksigen hanya boleh bagi 2. Karbon pun akan bagi 2. So, ini kongsi dengan oksigen yang ke-2. Oksigen pertama. Sebab itu formulanya dapat CO2. Okey tak? Ataupun hilangkan elektron yang diperlukan. Okey? So, sekarang satu atom karbon menyumbang 4 elektron. Betul dia semua 4? 1, 2, 3, 4. Untuk dikongsi dengan 2 atom oksigen. Betul tak ni? Salah. Betul. Ya. Ha? Betul tak? Okay, yang bawah? Jawapan dia Ini D kot. betul. Jawapan dia apa? D. 4 ikatan kovalen ganda 2 terbentuk dalam molekul. Okay, ni kalau dia berkongsi 2 elektron, ini adalah ikatan ganda 2 kan? Berkongsi 2 pasang. Ikatan ganda 2. Ada berapa ikatan ganda 2 kat sini? 2. 2. So sini dia bagi 4. So salah lah. Jawapan dia D.
D. Tongki. Satu atom karbon memerlukan, ya ke? Bukan empat Jawapan dia A kan cikgu? Memerlukan 4. A lah A. jawapan kan. Satu atom karbon memerlukan 4 kat sini. 4 elektron. Dia perlu 4. 1, 2, 3, 4. Salah. Setiap atom oksigen menyumbang 2 untuk dikongsi. Setiap atom oksigen sumbang 2. Jawapannya A. Okey ke? Okey. Macam mana nak terangkan dalam bentuk ayat gambar ajar ni? Kalau dalam esei kan, kamu kena terangkan. Jangan kita cakap dia kongsi berapa semua ni? Kita cakap satu atom karbon berkongsi. Berapa semua dikongsi? 4. 4 apa? 4 pasang. 4 elektron. 4 4 pasang ke 4 elektron? 4 elektron. Semua. enggak 8. 4 pasang elektron atau 8 elektron. Dengan 2 atom oksigen. Kamu kena terangkan keseluruhan rajah. Jadi kalau esei pembentukan sebatian tu kamu kena terangkan ni. Satu atom karbon perlu berapa? Satu atom oksigen perlu berapa? Okey, so dikongsi berapa? Boleh okey. Tak ingat tengok balik dalam modul ada ya. Penerangan pembentukan sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, ni dia bagi X, Y, Z. Formula dan jenis ikatan menekan yang betul bagi sebatian terbentuk. Kita tengok atas dulu lah. X adalah bukan logam. Berapa dia bagi nuclear number ni? Saja je. Ini adalah 2, 1, apa? Tak apa. Teruskan. Cari jawapan. 4. Okey, so ni adalah logam. Yang 2 ni bukan logam. Okey, so sekarang kita cek Y dengan Z, betul ke ion? Y dan Z salah. Okey, X dan Z Betul. ion betul, tapi formula tu betul tak? Tak tahu. Tak tahu lagi. Okey, kita tengok dulu. Okey, X dan Z kovalen. Salah. X dan Y Salah. so of course jawapan ni betul. B. Okey, kenapa dapat X2Z? X ni chance berapa? 2, 1, so X plus. Yes. Boleh? Okay, Z ni 2, 6. So dia terima 2. Z 2 negatif. So dapatlah X2Z. Contoh. Cek dulu jenis ikatan paling mudah. Baru kamu tengok depan. Okey. Objektif ni pun kadang ada teknik-teknik dia. Jangan, cara jawab dia nak tengok mana dulu ke. Okay, potong yang tak berkenaan. Okay, satu sebatian terbentuk daripada P dari kumpulan 13 dan unsur Q dari kumpulan 16. Apakah formula bagi sebatian? Bukan formula molekul, salah. Formula kimia. Sebab apa tak boleh guna formula molekul? Sebab ini adalah sebatian ion. Okay, ini logam. Ini bukan logam. Oh, apa sebatian dia punya formula? Anda tahu dah. Kalau P kumpulan 13, so dia charge berapa? 3 plus. Okay. Q kumpulan 16, 6 dia punya electron valence. So Q charge berapa? 2. Negatif. Dapatlah terus. Apa jawapannya? B. B. Ya. Betul. P2, Q3. Laju ke? Tak ada. Sikit lagi. Okey, ni kita pergi pada sifat fizik sebatian ion dan sebatian kovalen. Sifat fizik ada berapa? Berapa sifat fizik sebatian ni? Yang pertama dari segi takat, 3. Takat didih, takat lebu. Lebu dulu body kan? Takat lebu dan takat didih.
Okey, yang kedua dari segi kekondaksian elektrik. Dan yang ketiga dari segi keterlarutan. Larut dalam air, tak larut dalam air. Okey. So sekarang dibagi kat sini etanol, metana dan aseton. Kamu lihat ini ketiga-tiga ni mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Mengapa? Sebatian-sebatian ini mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Okey, ini adalah sebatian kovalen. So sifat fiziknya takat lebur, takat didih rendah. Sebab apa? Sebab dia bukan logam. Salah. Apa salah dia tadi? Dia molekul. Molekul. So Yes. macam mana daya tarikan dia? Molekul ditarik oleh Daya tarikan Van der Waals yang lemah. daya Van der Waals yang lemah. Yes. Okay, bila takat lebur takat didih mesti melibatkan kuantiti tenaga haba. Sebanyak ke sikit? Sikit. Sedikit. Tenaga haba diperlukan. Sambil kita tengok jawapan yang betul mana? Ada tak? Untuk mengatasi daya tarikan. Jadi, ada jawapan? Yang A tu boleh juga kan? Jadi daripada bukan logam. Tak boleh. Jawapan ni tak tepat. Objektif dia nak jawapan yang tepat. Awak ada dengar suara cikgu lain tak? Ada. Ada. Kelas sikit. Tak, sebab anak cikgu pun ada kelas. Dia pergi buka speaker. Dia pun kelas kimia. Okey, so jawapannya D. Mempunyai daya tarikan antara molekul yang lemah. Okey, kalau sebatian ion, lawankan saja ion. Kalau sebatian ion mesti ada ion. Ion ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan itu. Lawankan mana yang perlu dilawan. Kata ayam berlawanan. Okey? Ada soalan? Tak ada. Yang ni sebatian ion. Yang manakah menerangkan mengapa sebatian ion mempunyai takat lebur yang tinggi? C. C. Okay, C, hati-hati ya, C. Okey, kenapa D salah? Sebab molekul. Sebab ni molekul. Kadang-kadang pelajar baca tak habis. Patutnya ion. Dia nampak je tenaga banyak. Dia terus jawab tu. Jadi baca soalan betul-betul. Satu lagi cikgu nak ingatkan, untuk sebatian kovalen, daya tarikan lemah kan? Okey, contohnya ada satu molekul, satu lagi molekul. Molekul air dan satu. Okey, daya tarikan molekul tu yang ini. Antara molekul ni adalah daya Van der Waals. Jadi daya ini yang lemah, tetapi mana ikatan kovalen kita? Yang dia berkongsi tu mana? Antara atom H dengan O. Ini adalah ikatan kovalen. So kita tak boleh atasi ikatan kovalen ni. Yang kita atasi adalah daya tarikan. So ikatan kovalen ni kuat. Yang kita atasi adalah daya tarikan antara molekul. So jangan salah ya kat situ. Okay. Ya, apakah jenis zarah terhasil apabila sebatian larut membentuk elektrolit? Siapa yang boleh membentuk elektrolit? Sebatian ion atau kovalen? Ion. Sebatian ion. Sebab sebatian ion boleh larut dalam air. So sebatian ion boleh menjadi elektrolit. Elektrolit ialah bahan yang boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous. Jadi bila larut, apa sebatian dia? Bila sebut elektrolit, mestilah ada ion kan? Macam mana ion tu? Ion bebas bergerak. Sebab tu hanya boleh conduct electricity dalam keadaan lebur atau larutan aqueous. Sebab dalam larutan aqueous dan lebur lah ion-ion bebas bergerak. Bila dalam pepejal, ion tu dekat tempat tu sahaja. Dia hanya berputar, bergetar pada kedudukan dia sahaja. Sebab tu tak boleh conduct electricity dalam keadaan pepejal. Ada soalan tak? Tak ada.
Sebatian Y boleh mengkonduksi elektrik dalam kad lebur dan larutan aqueous. So kita tahu automatically ini adalah sebatian ion. Dia juga larut dalam air. Sebab sebatian ion ni. Apakah sebatian Y? Mana sebatian ion kat bawah? D. D. Nampak je ada logam kan? Asal ada logam mesti. Itu adalah sebatian ion. Yang lain ni adalah covalent. Adalah covalent. Okey, steam mempunyai sifat-sifat berikut. Takat lebur 290 tak larut dalam ether. Ether ni satu lagi pelarut organik. Menyalakan mentol. So kamu boleh tahu dah. Ini sebatian ion ke sebatian covalent? Ion. 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 A. Jadi mana A? A. Lagi sekali A. Okey tak di kelas? Ini soalan Okey. tinggi ke soalan aras rendah? Rendah. Aras rendah je. Okay, antara bahan berikut yang mana boleh conduct electricity dalam lebur dan aqueous? Lagi sekali, lebur dan aqueous mesti sebatian. Sebatian ion. Ion. Sebab covalent memang tidak boleh mengkonduksi elektrik langsung ya, dalam sebuah keadaan. Sebab zarah dia adalah molekul. Yang jawapan dia? Betul. B. A. B. Kat sini ada dua sebatian ion. Tapi mana jawapan yang betul? Keyword dia keadaan lebur dan larutan aqueous. Kamu kena cari yang mana boleh larut dalam air ni. B. Bab garam. Bab garam ni. B larut. B. B. Plumbum 2 bromida ni garam tak Tak larut. larut. Garam tak larut. Jadi tak boleh larut dalam air. So tak bolehlah dalam larutan aqueous. Dia hanya dalam kat lebur je. Okey. Dia kait dengan bab garam pula. Dah ulang kaji dah bab garam kan? Form 4 pun dah masuk dah. Garam larut tak larut. Okay, so diberi kekonduksian bagi dua sebatian. Leburan plumbum 2 bromida mengkonduksi arus elektrik. Leburan asetamida tidak. Yang manakah paling sesuai menerangkan pernyataan itu? Bacalah jawapannya. Mana? Paling sesuai, paling tepat ya? C. Okey, kita lihat dulu. Gambar leburan plumbum 2 bromida ini sebatian ion kan? Kalau boleh conduct electricity, maksudnya ion-ion bebas bergerak. Okey, sebab dalam leburan dia bebas bergerak. Tapi asetamida tidak ni. Asetamida ni apa? Sebatian covalent. Adakah zarah dia ion? Tak. Kenapa tak boleh conduct electricity? Kenapa? Kerana dia terdiri daripada molekul. Molekul. Tiada ion yang bebas bergerak. Adakah jawapan C tadi betul? Salah. Jawapan dia B je. Ion adalah bergerak bebas. Antara terdiri daripada ion. Okay, jawapan paling tepat adalah B. Kenapa kat sini salah? Sebab dia kata terdiri daripada ion. Asetamida memang tak ada ion langsung. Zarahnya adalah molekul. Dia boleh tukar dekat sini, nak betulkan. Leburan asetamida tiada ion yang bebas bergerak. Baru betul. Okey? Boleh kelas? Boleh. Boleh? Okay, daya elektrostati tidak berkait dengan kekonduksian elektrik. Daya tarikan berkait dengan takat lebur dan takat didih. Ada yang tanya apa-apa tak di sini? Atau cikgu rasukan B lah jawapan dia. Apa kata kalau kita tengok jawapan D? Antara B dan D, mana paling sesuai? Cikgu rasa macam jawapan dia D je. Awak rasa D betul tak? Ion plumbum 2 ditarik ke katot, ion bromida ditarik ke anod dalam sel elektrolisis, manakala molekul asetamida tidak bercas. Yes. Ini paling sesuai. Okey, sebab di sini menceritakan pergerakan ion-ion ya. Manakala molekul, menceritakan si molekul. Yang paling tepat adalah D. Okay, bukan B. Walaupun B betul juga, tapi paling tepat adalah
D. Sebab nak cerita kekondisian elektrik. Okey, jelas tak? Jelas. Soalan macam ni lah kadang-kadang yang kamu salah sikit. So baca soalan betul-betul baca 2-3 kali. Okey, soalan 18. Nombor proton 4 unsur. Pasangan berikut manakah membentuk sebatian yang tak larut dalam air? Tak larut dalam air, sebatian ion atau sebatian kovalen? Covalent. Kovalen, okey. Ingatlah kat rumah tu minyak tu senang. Minyak tu sebatian kovalen, tak boleh larut dalam air. Nak ingat apa yang kat rumah sebatian ion, garam. Tu garam sebatian ion, boleh larut dalam air. Ingat contoh-contoh yang senang yang ada kat sekeliling kita. Okey, so sekarang mana jawapan dia? Kovalen mesti bukan logam dengan bukan logam. So kat sini nak tahu logam dengan bukan logam, tulis susunan elektron. 2, 4, 2, 8, 7. So ini adalah logam. Ini bukan logam. So bila kita tahu kovalen, automatically ada W dengan X. W dengan X out. So jawapannya Y dan Z. Okey tak? Okey. 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 Okey, antara pelarut berikut yang manakah boleh melarutkan helium oksida? Sebatian apa ni? Helium oksida sebatian apa? Ion atau Ion. Ion. ion? Jadi mana pelarut yang boleh melarutkan helium oksida? Air. Air. Okey, sebab sebatian ion boleh larut dalam air. Tidak larut dalam pelarut organik. So itu adalah contoh-contoh pelarut organik So untuk pengetahuan kamu, pelarut organik ini sendiri merupakan sebatian kovalen. Soalan dia jawab dulu. Manakah benar tentang sifat fizik sebatian ion? Larut dalam air tidak mengkonduksi elektrik. Betul? Salah. Salah. Larut dalam air dan mengkonduksi elektrik dalam keadaan lebur dan aqueous sahaja. Betul. Betul. So jawapannya B. Okey, larut dalam air. Yang ini larut dalam pelarut organik memang tidak. Okey, dah habis dah. So itu saja untuk ikatan kimia, ikatan ion dan ikatan kovalen. Di samping itu, tengok balik dalam buku kamu. Ada 3 tambahan ikatan baru untuk KSSM. Kamu ada ikatan hidrogen, iaitu antara atom hidrogen dengan FON. Dia terikat dengan klorin, oksigen atau nitrogen. So lihat juga dia punya aplikasi dalam kehidupan kita. Contohnya nak apa tu, nak selak kertas guna jari yang basah. Kenapa? Okey, kenapa lebih susah sikat rambut masa rambut basah? Okey ya. Dan ikatan tambahan satu lagi, ikatan datif. Ini juga ikatan kovalen, tapi perbezaannya tadi ikatan kovalen biasa kita belajar dia mesti share bilangan elektron yang sama. Kalau seorang bagi 2, seorang lagi bagi 2. Tapi ikatan datif hanya seorang saja yang sumbangkan elektron, seorang lagi tidak. Macam kamu nak beli makanan RM2, so share lah, seorang RM1, seorang RM1 kan. Itu kovalen biasa. Tapi kalau datif 2 orang, seorang je yang bayar RM2, seorang lagi dia just makan je. Dia tak sumbang apa-apa. Itu ikatan datif. So ini kamu lihat pembentukan ion hidroksonium dan juga ion amonium. 2 ion ni sahaja. Dan satu lagi adalah ikatan logam. Ini terdapat dalam logam itu sendiri. Ingat logam, atom logam kan dia mesti lepas elektron. So dia akan lepaskan elektron. Jadi elektron tu akan tersebar di sekelilingnya membentuk lautan elektron. Jadi ada tarikan antara cas positif ion logamik dengan cas negatif elektron tersebut. Okey, bila ion positif dengan negatif, so ada tarikan elektrostatik yang membentuk ikatan logam. Okey, dah habis. Itu saja kelas kita hari ini. Ada soalan apa-apa nak tanya? Cikgu tak nak buat lama-lama, nanti awak bosan. Ada soalan?
Tak ada. Tak ada. So cikgu harap terima kasih dan tahniah kepada yang ada hari ni. Okay. So nanti bila-bila nanti kita buat lagi sebab minggu depan dah mula kelas kan. So nanti bila kalau ada lapang-lapang kita boleh je. Kalau kamu nak cikgu on je tak kisah. Okay. Okay ke? So good luck semua, jaga diri. Okay, bolehlah bercuti 3 hari ya. 3 hari lagi. Okay, Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.